Yang mama tanda merah. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk sama-sama dalam membahaskan bajet kali ini. Adalah satu kebanggaan kita apabila kita melihat negara ini berjaya mencipta nama di serata dunia, sama ada di segi bidang sukan maupun apa-apa kejayaan yang boleh kita banggakan. Tetapi adalah satu yang mengecewakan apabila negara ini dikenali di seluruh negara dengan perkara-perkara yang mencemarkan imej, terutamanya dalam skandal kapal selam Skoping, peningkatan amalan rasuah, kadar pembuangan bayi yang semakin meningkat, campur tangan kuasa dalam bidang perundangan dan kehakiman, serta isu-isu penyelewengan dana awam untuk kepentingan kroni dan mereka yang berkepentingan. Segala persoalan ini tidak mungkin dapat diselesaikan melainkan Pakatan Rakyat mengambil tampuk pemerintahan negara dalam pilihan raya kali ini. Tuan Yang Di-Pertua, bajet kali ini kita melihat lebih terhala kepada golongan muda, dan imbuhan yang diberikan oleh kerajaan hanyalah untuk memperlihatkan golongan muda ini hidup secara bermewah, iaitu melalui rebate 200 bagi pembelian telefon pintar. Ianya bukannya untuk membantu golongan ini dalam satu tempoh jangka masa yang panjang. Rebate 200 ini saya meminta kerajaan menyatakan syarikat-syarikat mana yang telah dilantik oleh kerajaan bagi program tersebut, dan melalui tinjauan yang dibuat secara rambang, kebanyakan peniaga mengatakan harga yang ditawarkan tanpa melibatkan rebate jauh lebih murah harganya jika dibandingkan dengan tawaran yang diumumkan oleh kerajaan. Golongan muda perlu dibantu, bukannya disuap dengan imbuhan seketika. Tuan Yang Di-Pertua, sebelum ini Perdana Menteri menyatakan negara kita sebuah negara yang paling selamat. Saya sendiri tidak mengetahui atas dasar serta penilaian apakah Perdana Menteri boleh menyatakan negara ini selamat, sedangkan rakyat berada dalam rumah sendiri pun merasa masih terancam, dan bila-bila masa saja kecelakaan boleh berlaku pada diri mereka. Di tangan saya ni, Tuan Di-Pertua, keratan akhbar terlalu banyak, tapi saya ambil sedikit pasal masa tidak mengizinkan. Hari Rabu 3 Oktober, 5 direman bantu siasatan kes Samu DJ. Ketua Pemuda UMNO Kepong parah diserang, ditikam semasa balik menonton bola sepak. Warga Kolombia didakwa pecah rumah. Kes bunuh pensyarah ke Mahkamah Tinggi. Remaja 17 tahun direman kerana kes tembak polis. Pemandu lori nyaris maut ditembak lelaki tidak dikenali. Warga Myanmar mati dihentak lesung batu. 5 suspek kes culik ditahan. Masa ropokan Rogo masih trauma, diperlaku seperti binatang. 6 anggota geng Ragu kena tahan. Ditikam selepas kuliah isyak, pelajar UPSI disambung 2 lelaki. Penembak mencabar polis. Polis kena tembak. Helah langgar belakang, model baru, tepuh kereta orang, langgar, rompak. Ni saya nak cerita ni, speaker, tiap-tiap hari ada dalam paper. Tiap-tiap hari. Dalam satu hari tu ada 2-3 jenis. Tapi kenyataan yang dibuatkan oleh pemerintah seolah-olah negara kita ini selamat. Saya ingin mendapat kepastian dari Menteri Negeri. Jikalau negara kita ini selamat sangat, kita mintalah menteri-menteri yang mana ada isteri-isteri sini, minta isteri dia berjalan seorangan. Jangan ada eskort. Di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang agak tidak ada orang. Kita minta pekan, suruh bini dia berjalan seorang. Nak tahu berani? Saya rasa tak berani. Tapi kepada rakyat, negara kita selamat. Baik. Di dalam laporan sistem laporan polis PRS ke atas kadar kemembangan orang ramai masih pada tahap 54.6%. Tuan Yang Di-Pertua, saya ini beralih kepada tajuk yang dipanggil debat bukan budaya kita.
Debat bukan budaya kita, Perdana Menteri kata. Tapi semalam Perdana Menteri telah hadir pada pertandingan akhir debat Piala Perdana Menteri di mana hadiah menawarkan Johan 25,000. Tapi yang paling bagusnya kejadian semalam, pembangkang menang, UIA menang. Dan kita ucap tahniah kepada pelajar-pelajar UIA. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan AES, hari ini ramai, semalam kita tengok Seri Gading menyokong kita pula supaya ditarik balik masa bertahun luluh itu luluh dengan belah bagi. Pasal apa? Pasal dah rasa tekanan. Tekanan, rakyat dah marah dah. Kita wakil-wakil rakyat ni, rakyat mari rumah, holo kita sama untuk bayar. Jadi awal-awal lagi AES ni, kekeliruan dan penjangkahan telah berlaku. Soalan yang telah diberikan kepada saya pada soalan lisan hari itu, Kementerian menjawab imej yang dirakam sebanyak 3,344. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah JPJ sebelum ini hanya 2,952. Awal-awal lagi dah tak betul ni. Lepas tu kita nak mengharapkan benda ni. Mengikut akta tersebut, memandu melebihi laju, denda tidak kurang 300 dan tidak lebih pada 2,000. Bagi perjalanan daripada Kota Baru ke KL ada 14 lokasi, di mana 60 dan 80. Saya yang duk berulang-alik ni kena standby 8,400 sebulan. Dan apa rasionalnya pemasangan AES di kawasan 30 km sejam? Ada di Kampung Pulau Gajah, Kota Baru, road nombor F0131 dan kilometer 27 Jalan Langkat ke Kampar, daerah Hilir Perak. Saya pasti kalau penunggang ini orang naik basikal, dia letak nombor pelik pun akan turut dirakam. Berbalik kepada tuntutan royalti, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan tahniah kepada ada satu NGO anak muda di Kelantan, iaitu NGO ART, yang begitu komited dalam melaksanakan tugas tuntutan hak rakyat negeri Kelantan. Saya nak pesan kepada Pekan Perdana Menteri, cukuplah duk rompak hasil masuk negeri Kelantan, cukuplah. Sebelum anak muda bangkit, ART ni bangkit. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan dan pihak berkuasa hanya tertumpu kepada isu suara yang tidak didaftar dengan Jabatan Pertubuhan RUS. Tetapi saya ingin jawapan daripada pihak menteri berhubung dengan status UMNO Tanah Merah. Yang statusnya dikabarkan tidak sah kerana turut tidak didaftar dengan RUS. Bukan apa saya bangkitkan sikit ini. Kalau pasal suara tak daftar dengan RUS, riuh rendah. Tapi isu 126 cawangan UMNO Tanah Merah tidak daftar dengan RUS sunyi sepi. Dan kes ini telah dibawa ke mahkamah oleh setiausaha bekas setiausaha UMNO bahagian Tanah Merah dan bekas pemangku ketua UMNO bahagian Tanah Merah. Jadi saya nak tanya menteri yang berkaitan, apakah status kes mahkamah? Dah beberapa tahun dah duk bercara. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak ulas sedikit tadi pasal YB Ketereh menyentuh soal guru yang berlaku di kawasan saya. Soal guru di sekolah rendah kebangsaan Becah Laut Tanah Merah yang dikabarkan tidak pernah masuk mengajar selama 2 tahun. Dia begini, bila saya dapat maklumat tadi, rupa-rupanya guru ni telah ditawarkan untuk menjadi calon, rupa-rupanya. Ditawarkan untuk menjadi calon oleh ketua UMNO bahagian. Jadi dia nak letak jawatan, takut tawaran tu tak betul. Jadi dia dalam dilema. Kerja wakil rakyat pun dia buat sekarang, kerja cikgu ni dia suruh orang lain ganti tempat tu masuk. Jadi kalau kes ni betul, saya rasa PPD ataupun JPN kena ambil maklum lah. Dah 2-3 orang cikgu ganti, nama Samsul, nama Syam, dan sekarang ni cikgu wanita ganti ni.
Tapi difahamkan gaji dia ni duk berjalan. Jadi bila saya risik, betul lah sebagaimana Ketua cerita tadi lah. Dan saya juga ingin penjelasan daripada kementerian berkenaan Jabatan Perdana Menteri berhubung dengan isu pendaftaran Pakatan Rakyat di RUS. Baik. Kenapa sehingga kini belum diluluskan? Kalau tak lulus Pakatan Rakyat di RUS ni bermakna adakah Pakatan Rakyat boleh menggunakan perkataan ini ataupun logo Pakatan Rakyat semasa kempen pilihan raya? Itu pertanyaan saya. Janji ditepati. Janji ditepati ni kenapa IKBN di Jalan Wak Ahmad Tanah Merah terbengkalai dah 5 tahun? Kenapa MRSM di Tanah Merah hanya, dan kenapa pembinaan lintasan landasan kereta api flyover di Tanah Merah sedangkan semasa Menteri Samielu dulu pergi dah melawat tu? Saya rasa ini semua tidak ditepati. Akhir sekali saya harap seluruh rakyat Malaysia memberi peluang kepada Pakatan Rakyat pada PRU 13 nanti untuk memberi peluang dan peluang kepada Pakatan Rakyat untuk mengurus hak kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Dan kepada Pekan, bersedialah dan belajarlah untuk merasai sebagai ketua pembangkang pula. Sekian, terima kasih.